Assalamualaikum. Sempena malam Jumaat ni kita dengar tazkirah 6 minit dulu . Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul pun bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh para malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat," kata Jibril, "bahwa engkau Muhammad adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta. Dengan itu aku kesini, bertabaruk mengambil berkah dengan cinta Allah kepada dirimu, ya Rasulullah, ya Muhammad." Rasulullah terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang paling bawah adalah lubang yang paling panas." Nabi SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril? Sampaikan kepadaku, Jibril." Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang yang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, tempat umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ke-7?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu, wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimbah air mata dengan terisak-isak. Rasulullah mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar, wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabbi, ummati, ummati, ummati." Beliau SAW tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga Abu Bakar menyadari hal ini, beliau mengetuk pintu Rasulullah dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak terdengar jawaban. Abu Bakar sedih dan berseru di hadapan pintu Nabi besar Muhammad SAW, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu ya Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Di jalan Abu Bakar bertemu sahabat Umar. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Umar. Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Rasulullah dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan Umar bertemu sahabat Salman Al-Farisi. Dengan terisak Umar bercerita kepada Salman hingga membuat dia amat sedih, namun tidak berani mengulangi hal yang sama.
Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu anha dan menceritakan hal itu. Setengah berlari Fatimah menuju rumah ayah tercinta dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Rasulullah. Beliau bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat Rasulullah ayah tercinta amat kurus dan pucat. Fatimah memeluknya lalu menangis, "Wahai ayah, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka." Subhanallah, betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Sahabatku, Rasulullah mencintai kita. Antaman ma'aman ahbabta, engkau akan berkumpul dengan orang yang kau cintai. Mari kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mencintai kita umat yang tidak rela kita masuk neraka. Mari kita mencintai beliau dengan berselawat. Sahabatku, sampaikan, Rasul mengajarkan kepada kita, "Man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kerana singgah di live Facebook kami pada malam ini. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kami. Assalamualaikum, selamat malam semua. Okey, terima kasih join live kau malam ni. Sebelum kita mulakan live, sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Kita selawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan membaca suratul Al-Fatihah. Kita seniatkan untuk sedekahkan kepada diri kita, nama kita, batang jasad tubuh kita, supaya semua juga dipermudahkan segala urusan kita, diperteguhkan keimanan kita, keyakinan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memohon supaya diberi keseimbangan dunia dan juga akhirat, zahir dan juga batin ke atas diri kita, insya-Allah. Ya Kak Wi? insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillah, sekali lagi anda ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Maya, sahabat-sahabat yang sedang dalam live ni. InsyaAllah kita cuba untuk share dan komen seberapa yang boleh, dan jika ada sebarang pertanyaan kita boleh letak di komen ya. InsyaAllah kita akan cubalah untuk menjawabnya. Okey, tiba-tiba tadi anda baru selesai, alhamdulillah selesai dos kedua untuk vaksin Sinovac.
CoronaVac, Sinovac. 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 Dia CoronaVac, Sinovac. Okey. Alhamdulillah, sangkut sikit. Alhamdulillah ya, selesai 2 dos dan sekarang ni kena kuarantin 14 hari. Setelah 14 hari barulah boleh merayau nanti. InsyaAllah lah, semoga kita semua sahabat-sahabat dipermudahkan segala urusan. Dan dibalik daripada vaksin tadi lama di proses dia lama tadi. Jadi anda terfikir, adakah salah satu daripada diri kita ni kita nak terangkan tentang satu vaksin jariah yang dinamakan jariah, yang di mana kita wajib memasukkan vaksin jariah tu sekali sekurang-kurangnya. Sekali sekurang-kurangnya, sama juga dengan tubuh badan kita untuk menghalang penyakit yang baru tu. Jadi kita akan vaksin diri kita dengan vaksin jariah. Apa itu vaksin jariah nanti Kak Abi akan terangkan. Sebelum tu anda nak ulas sikit tentang tazkirah 6 minit di awal tadi, berkenaan dengan betapa sayang dan cintanya dan terlalu sayangnya Nabi Muhammad SAW apabila mengetahui umatnya akan masuk ke neraka yang ke-7. Sampai 3 hari 3 malam dia bersujud memohon keampunan untuk umatnya. Jadi kenapa kita masih lagi nak memberatkan diri, lidah kita, lisan kita untuk berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad? Yang tak sempat tengok tadi boleh reply balik nanti, akan lihat pada tazkirah betapa hibanya Rasulullah mengetahui umatnya akan masuk ke dalam neraka. Kemudian di akhir kisah tadi, yang di akhir tazkirah tadi disebutkan tentang jariah. Jadi inilah kita nak bincangkan tentang vaksin jariah yang akan dikupas oleh penceramah bebas kita pada malam ni. Kak Abi, okey. Jadi Kak Abi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali sebelum lagi. Sebelum tu test dulu suara, okey. Sebelum tu Kak Abi minta komen dulu. Terima kasih yang join ni. Assalamualaikum Kak Abi, selamat malam. Smiley Riza. Smiley Riza, Kak Siti. Boleh komen tak? Suara Kak Uy okey tak? Suara Kak Uy okey tak? Clear tak? Ada masalah internet juga hari ni, masih lagi. Risau takut ada masalah internet sebab rumah ni memang masalah internet dia suka diramal. Okey, suara Kak Uy. Alhamdulillah, okey. Kelang okey. Alhamdulillah. Okey, malam ni kita sebenarnya Kak Uy nak kongsi atau nak bincang satu perkara yang berkaitan dengan jariah. Jariah. Kita biasa kena dengar kan amal jariah, sedekah jariah, kan? Infak jariah. Adakah infak jariah? Ada ke? Terima kasih Smiley Riza. Sebenarnya Kak Uy terbaca tajuk tu tadi, baru Kak Uy rasa nak buat tajuk ni lah macam best, macam menarik. Apa perbezaan dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fazilah Ramli. Terima kasih watching Kak Uy. Okey, Kak Uy nak cuba meletakkan sedikit perbezaan ataupun memberikan sedikit kefahaman kepada kita sama-sama yang ada dalam live ni, ataupun yang akan mendengar akan datang, berkaitan dengan vaksin jariah. Kita pun asyik sebut vaksin kan. Diri kita ni perlu vaksin. Kita sebenarnya kena vaksin jariah kepada diri kita. Supaya bekalan kita di sana nanti kena juga vaksin jariah kita panggil. Kan? Apa beza? Siapa boleh tahu? Rugi kalau kita tidak ada ambil vaksin ni. Rugi sebab vaksin ni tahan dia lebih lama. Tahannya sampai ke syurga sana, sampai ke akhirat pada mahsyar Dan itu target kita kan semua. Okey Kak, ya Allah. Rin, rindu sangat Rin. Sihat Rin? InsyaAllah sihat. Okey, apa itu sedekah Sedekah tu apa Dia pertama sekali apa? Apa sedekah tu? Yang pertama sekali tu jadi apa sedekah Sedekah ni ialah vaksin. Pemberian vaksin. Kita nak jadikan sebagai satu amalan lah, kita katakan. Sedekah ni berarti pemberian. Pemberian yang padanya dicari pahala. Maksudnya sedekah tu adalah kita satu jariah kita yang kita jadikan ia sebagai pahala kita, yang kita nak minta daripada siapa pahala tu? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat. Jadi sedekah jariah ni, sedekah yang erti kata sedekah ni tadi adalah satu pemberian yang kita sebut mesti ada keikhlasan, mesti ada ikhlas. Sebab kita menuntut pahala tu daripada Allah. Jadi sedekah tu, pemberian yang kita beri tu mestilah pertama sekali syaratnya mestilah ikhlas. Alhamdulillah sihat Rin. Alhamdulillah. Okey. Ibnu Manzur memberikan definisi sedekah sebagai ada yang kita berikan kepada Allah SWT kepada golongan fakir yang memerlukan.
Maksudnya sedekah ni kita beri kepada orang yang memerlukan. Okey, sedekah ni juga merangkumi maksud zakat wajib. Zakat wajib dan sedekah sunat. Seperti dimaksudkan dalam Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya sedekah-sedekah ini zakat hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang menguruskannya dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir dalam perjalanan sebagai satu ketetapan daripada Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini dalam surah At-Taubah ya, ayat 60. Jadi kalau kita lihat di situ, sedekah tu sendiri adalah satu pemberian yang mana kita berikan kepada orang yang memerlukan, ataupun fakir miskin, ataupun orang yang sedang musafir, ataupun orang yang mu'alaf yang baru saja memeluk agama Islam, berjinak-jinak hatinya dengan Islam. Ni macam mu'alaf tu memang kerajaan negeri memang ada peruntukan, memang ada, kan? Bantuan untuk mu'alaf. Baitul Mal pun ada. Baitul Mal dan Baitul Mal memang dia orang ada bantuan setiap zakat bulan. Negeri pun ada. Setiap zakat bulan. Negeri. Okey, itu adalah penerangan daripada hadis ya. Dan juga satu surat yang dituliskan oleh Sayyidatina Abu Bakar yang bermaksud kefarduan sedekah iaitu zakat. Ini ialah seperti mana yang difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih ni ya. Maksudnya Rasulullah kata kalau zakat tu difardukan macam zakat fitrah kan? Zakat fitrah kan? Itu wajib. Kita wajib buat sekali. Tu. Wajib buat kita setahun sekali. Okey, itu sedekah. Sedekah ni boleh katakan apa bentuk pemberian, tapi lebih dituntut kepada orang yang lebih memerlukan. Ya, fakir miskin, kanak-kanak yang kurang bernasib baik, yang dalam kesusahan. Ya, tetapi boleh juga merangkumi pemberian kepada orang yang bermusafir. Bentuk dia macam mana? Bentuk dia tak semestinya pada RM1. Mungkin jangan terikat dengan RM1. Jangan terikat dengan RM1. Mungkin kita berikan makanan ya. Mungkin kita berikan pakaian, mungkin kita berikan bantuan. Apa yang kita laksanakan sekarang ni macam ke food bank apa semua yang kita laksanakan sekarang ni adalah berkaitan dengan sedekah. Ya, sedekah. Itulah betul. yang dikejar-kejar oleh mereka yang nak beramal jariah. Dan jangan kita tak libatkan diri. Jika ada peluang kita libatkan diri. Walaupun sedikit. Sama ada secara personal ataupun persendirian ataupun dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan NGO apa semua. Maksudnya berkongsi. Jadi kalau waktu situasi pandemik ni adalah satu ruang dan peluang yang besar untuk kita melaksanakan sedekah ni secara lebih meluas. Ingat kan? Itu sedekah. Itu sedekah. Kita tengok yang kedua pula. Nanti kan kita rangkumkan. Kedua ialah kita panggil infak. Infak ni apa sebenarnya? Infak kalau menurut Al-Jurjani bererti membelanjakan harta kepada yang berhajat. Kepada yang berhajat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, menunaikan solat dan mereka memberi infak apa yang kami rezekikan kepada mereka. Maknanya infak maksudnya apa tadi Kak Wi cakap, membelanjakan harta kita, maknanya rezeki Allah beri itu membelanjakan kepada orang lain. Itu akan menjadi infak. Perkataan yunfiqun dalam ayat ini menurut pilihan Imam At-Tabari merujuk kepada pensyariatan zakat dan pemberian nafkah kepada ahli keluarga yang ditanggung. Infak tu berbentuk infak juga. Maksudnya jariah jugalah kalau kita membelanjakan kepada anak kita, isteri kita kan, ataupun ahli keluarga kita yang lain, ibu bapa kita, itu pun juga berbentuk infak. Justru sedekah dan infak itu adalah sinonim manakala maksudnya sama. Manakala ada satu lagi perkataan yang kita biasa dengar, sedekah, infak dan juga satu lagi apa? Wakaf ya. Saya wakafkan ni untuk ni, saya wakafkan sekian-sekian ni untuk ni, bahagian ni saya wakafkan untuk ni. Kan biasa kita dengar kan. Okey, apa pula wakaf ni hendak? Wakaf ni macam kita selalu sebenarnya kalau kita masjid kalau nak buat masjid, pembinaan masjid tu kita wakaf untuk tapak masjid kira satu kaki RM50. Jadi kita belilah 10 kaki, jadi RM500 kita bayar dan benda tu akan diwakafkan. Begitu juga dengan apabila kita ada lebihan ada tanah kan, ada tanah dan kita wakafkan tanah itu untuk dibina masjid ataupun sekolah, pusat ibadat dan juga rumah anak-anak yatim. Begitu
Jadi benda ni, pahala ni akan berkekalan sehingga selagi tanah itu digunakan untuk kebajikan. Jadi juga berbentuk jariah juga. Ya, jariah. Sama ada sedekah ataupun infak yang ataupun berterusan. wakaf. Sebenarnya semua itu amal jariah. Tetapi adalah sedikit-sedikit sebanyak perbezaan. Namun tujuannya adalah sama. Kalau kita lihat dari segi bahasa, wakaf tu macam maksud dia berhenti. Wakaf tu maksud dia menahan sesuatu. Maksud berhenti. Maksudnya berhenti menjadi milik kita. Itu bukan lagi menjadi milik kita di dunia. Bila kita dah wakafkan sesuatu tu, dia akan menjadi milik kita di akhirat, insya-Allah. Okey. Kalau dari sudut istilah pula, ia membawa maksud menahan harta yang boleh diambil daripada manfaat berserta mengekalkan ain harta tersebut. Macam anda cakap tadilah, maksudnya kita manfaatkan dan mengekalkan ain sifat di harta berkenaan. Maksudnya harta tanah tu digunakan sampai bila-bila, sampai selagi tanah tu wujud, kemudian digunakan. Macam kita wakaf, contohlah kalau macam kita wakaf kipas contoh kan, di masjid. Kalau selagi kipas tu tak rosak, maksudnya dari segi ain harta tu dah habis, maksudnya habislah kita punya wakaf tadi tu berakhir. Tapi kalau kita memberi benda-benda yang lebih kekal, contoh macam tanah tadi kan, selagi mana tanah itu digunakan dan di tapak itu masih lagi sekolah, tak kira kalau orang tu dah tukar benda lain pun, buat bangunan lain pun, walaupun dia dah buang bangunan tersebut, tapi tanah tu tetap ada. Sifat ain dia tak berubah pun. Maksudnya wakaf kita tu masih lagi. Bayangkan, yang kita wakafkan itu, walaupun kita dah meninggal dunia berpuluh tahun, tapi wakaf kita masih lagi digunakan. Allahu Akbar. Ya Allah. Kan? Jariah kita sentiasa mengalir. Kan? Bayangkan. Itu adalah sedikit Kak Wi terangkan sedikit perbezaan ataupun bukanlah apa, sebenarnya sama je, walaupun kita bersedekah, walaupun kita berinfak, walaupun kita berwakaf, sama saja berbentuk amal jariah, tapi yang lebih kekal. Kalau macam kita bersedekah, kita beri hari ni, mungkin hari ni dia makan habis. Contoh kita bagi RM10, mungkin RM10 dia makan tengah hari. Itulah sedekah kita. Itu sedekah kita. Kalau kita infak pula, begitu juga. Kalau kita memang pun, kita memang bagi mengikut sukatan yang kita bagi pada hari tersebut, kan? Ya Kak Wi, kalau kita macam okeylah, anda niaga buah lah, buah kan. Kemudian buah yang tak laku tu anda sedekahkan. Adakah pahala dia, macam mana tu pahala dia tu? Pahala memang tak ada, tapi sungguhnya kan ada hadis Nabi kata kita kena memberi ataupun kita bersedekah apa yang kita sayang. Dia sebenarnya apa yang kita sedekahkan, kita berikan tu, yang paling kita sayang tu adalah paling besar pahala dia. Dia taklah makna mengurangkan, tapi yang paling gambaran dia macam itulah. Gambaran dia. Dan kalau kita beri tu, kita tak boleh kenang dah, kita tak boleh ingat dah. Kalau kita ingat, maksudnya di situ ada keralatan dia dalam hati kita, dah rugi pula aku bagi, hilang terus. Maksudnya sedekah ni dia kena ikhlas dia kan, masa kita bagi tu kita lupa dah. Kalau orang sebut awak pernah bagi saya dulu gini, tak apa, kita lupakan je dah. Biarlah orang yang menerima saja ingat pemberian kita. Kita yang beri, kita tak payah ingat. Kita kena lupakan. Supaya kita akan bersedekah lagi dan terus memberi. Kalau kita ada harta yang lebih baguslah kita berwakaf, kan? Contoh kan sekarang banyak dalam internet kan, dalam Facebook juga boleh wakafkan Al-Quran RM20, RM30 kan. Jadi wakaf tu maksud berkongsi kan. Kita berkongsi dengan wakaf orang lain untuk beri Al-Quran, kemudian disedekahkan Al-Quran tu di mana-mana, di sekolah ataupun di tahfiz dan sebagainya, ataupun nak disedekahkan kepada Palestin dan sebagainya. Itu juga menjadi wakaf, maksud dia lama. Selagi mana Al-Quran itu digunakan, selagi itulah pahala kita mengalir. Itu sikit perbezaan halus kita panggil. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga ini, infak ke, sedekah ke, wakaf ke, tetap menjadi amal. Tapi jariah yang berpanjangan itu, kita boleh pilih lah, sama ada kita nak bersedekah, sama ada kita nak berinfak, sama ada kita nak berwakaf. Namun ketiga-tiga ni adalah satu perkara yang amat disukai oleh agama kita Islam dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru dengar tadi. Yang pasal cincin tadi. Kat mana kita dengar? Ada satu kisah ni. Kisah ni kan, betapa Rasulullah ni
sukanya bersedekah, maksudnya cintakan sedekah. Ada satu kisah masa Rasulullah lepas solat, Kak Win tak ingat dah solat apa, tapi solat berjemaah di masjid. Kemudian belum lagi, biasanya Rasulullah akan berzikir dan berdoa dan sebagainya. Tapi pada hari itu dia terus lalu keluar, lalu di celah-celah sahabat pun tengok kenapa Rasulullah keluar tiba-tiba. Rasulullah balik ke rumah, kemudian selepas beberapa ketika dia datang balik ke masjid, bertemu dengan para sahabat. Jadi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi Rasulullah bergegas-gegas keluar selepas solat, belum sempat berzikir dan membaca doa?" Lalu Rasulullah jawab apa? Sedih, sentak dengar. Kan dia kata, tahu tak kenapa Rasulullah balik? Rasulullah kata apa? "Aku balik selepas aku siap solat tadi, aku teringat di rumah isteri-isteriku tu, salah seorang isteriku ada sebentuk emas." Dia kata, dia tak cakap dalam tu sebentuk cincin ke, sebentuk buah rantai ke, tapi ada sebentuk emas, dia kata. Jadi dia teringat, lepas solat tadi dia teringat ada sebentuk emas di salah sebuah rumah isteri dia. Tak tahu isteri yang mana. Kemudian dia ambil emas tu, kemudian aku sudah jualkan dan aku sudah pun infakkan, sedekahkan. Masya Allah. Dia kata apa? "Aku takut ada dunia di dalam rumahku." Oh, tu tersentak kan. Sebentuk emas di rumah isteri Rasulullah, isteri Rasulullah ambil untuk sedekahkan. Bayangkan kita yang pakai emas banyak-banyak ni. Sekilo simpan rumah. Sentak rasa macam wow, takutnya kan. Sampai Rasulullah kata, "Aku tidak mahu ada dunia di dalam rumahku." Kita cubalah kita cek rumah kita ada banyak dunia tak? Kan, tu Kak Win kata sentak. So, jadinya infak ni sebenarnya ada infak yang wajib macam kita bayar zakat kan. Itu kena yang kita wajib, ada yang sunat macam sedekah tu bila-bila masa je kita boleh bagi. Tapi infak dia kena juga bayar. Kalau macam kita bernazar, kita contohnya kita macam bernazar, kalau dapat lahir anak ni aku nak buat kenduri, macam tu kan. Tu dia dah jatuh hukum yang wajib dia buat dah, sebab dia bernazar. Walaupun hukum dia pada asalnya adalah sunat kan. Sama juga dengan bersedekah tadi. Macam anda nampak macam infak ni memang kita peruntukkan macam kita peruntukkan 100 bulan daripada pendapatan kita secara tekal kita akan bagi pada masjid ni, ataupun kita sekarang ni kita contoh potongan zakat dulu. Potongan zakat macam gaji kita ada potongan zakat. Itu baguslah. Yang paling baik ni kita memang peruntukkan macam 250 tu memang kita bagi terus transfer ke akaun mak atau ayah kita, kepada ibu bapa kita. Memang itu yang pada anda lebih dekat lah. Untuk mana infak tu. Sedekah ni adalah berkala, yang kalau berkala lah, maknanya kita boleh lakukan harian dengan apa yang ada dalam poket kita, bantu kawan kita, kawan mengandung masalah, kita bantu dengan cara itulah. Segeralah maksudnya, dengan segera. Dan wakaf ni pula adalah satu yang mungkin kita akan kumpul modal, kita akan dapatkan sesuatu benda tu, kemudian kita wakafkan harta tu untuk sebagai amal jariah kita pada masa-masa akan datang. Kesimpulannya ketiga itu merupakan waksin jariah kita yang akan berkekalan. Dia akan berkekalan. Adalah dalam diri kita. Maksudnya jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung kan. Walaupun kita susah sekalipun, kita tak perlu tunggu kita kaya untuk bersedekah. Tapi biarlah kita bersedekah. Kalau kita tak mampu berinfak secara tiap-tiap bulan macam dalam kadar yang banyak, ataupun infak wajib ni termasuk macam kita derma kepada pertubuhan kebajikan, atau pembantu program dakwah ke, ataupun bersedekah atas nama kemanusiaan ke. Itu tak kisahlah, mungkin orang kata dia punya nilai dia lebih besar kan. Nak dibandingkan dengan sedekah tadi. Sedekah ni dia tak menuntut nilai pun. Kalau kita buat sedekah subuh tu, kita dah sediakan tabung, tak kisah kita nak sedekah berapa pun, nilai dia bukan jadi ukuran, tetapi amalan memberi tu, keterusan kita sentiasa memberi. Maksud, setiap pagi kita bersedekah, dengan paling mudahnya kita bersedekah subuh. Setiap pagi kita bersedekah, yang kita memberi itu yang Allah ambil kira, ya, bukan nilai tu. Sedekah ni lagi lebih mudah kita nak buat kalau berbanding dengan infak ataupun wakaf tadi. Tapi walau bagaimanapun, ketiga-tiganya boleh saja kita lakukan pada bila-bila masa. Cuma mungkin orang kata berkesesuaian dengan kos yang kita nak lah. Kalau kita kata nak beli Al-Quran tadi, kita infakkan RM30, mungkin infak kita tu digabung-gabungkan dengan infak orang lain. Begitu juga dengan wakaf. Contoh kita nak orang nak membina masjid kan, orang nak membina masjid, benda yang kekal macam tu.
So kita pun berilah wakaf kita, infak kita infak kita. Wakaf ni kita mewakafkan harta kita, kan. Tapi sebenarnya tak adalah banyak perbezaan. Perbezaan besar dia tidak ada, cuma perbezaan halus-halus macam tu. Ya, kalau kita perlu jugalah ambil tahu, kan. Jadi kita mungkin kita nak juga ada wakaf, kan? Ya, itu anda kata dia ada 3 tadi, kan. Pertama, sedekah tu kita akan laksanakan bila-bila masa yang kita rasa perlu. Yang kedua, infak ni adalah lebih kepada sumbangan kita yang kita lakukan secara berterusan, macam potong gaji, macam kita memang peruntukkan setiap hari Jumaat tu kita bagi RM50, RM10 di masjid. Itu memang kita sentiasa, itu dah memang wajib kita lakukan secara tekal. Kemudian yang ketiga ni, kita mengumpul harta, kumpul wang ataupun ada sedikit harta kita yang kita boleh wakafkan untuk kegunaan agama Islam, gitu. Okey, ada satu hadis ni, kalau nak baca satu hadis daripada Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nafkah ataupun infak, maksudnya nafkah ataupun infak yang kamu berikan semata-mata kerana Allah, nescaya diberi pahala oleh Allah. Bahkan apa yang kamu berikan itu untuk makanan isteri kamu ataupun anak-anak kamu, perbelanjaan rumah tangga lah maksudnya, juga akan diberi pahala oleh Allah. Riwayat Bukhari, nampak? Jadi kan, kalau seorang suami memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, walaupun itu memang satu perkara yang wajib, tapi boleh juga diniatkan sebagai infak ataupun bersedekah jika kita memberi lebih. Sedekah juga mempunyai makna yang umum. Sedekah boleh jadi infak atau zakat. Malah sedekah boleh melibatkan apa-apa sahaja kebaikan yang dilakukan, sama ada melibatkan pemberian harta ataupun tidak melibatkan harta. Jadi tanggapan yang mengatakan sedekah adalah pemberian sunat semata-mata bukanlah tepat, ya. Hakikatnya sedekah boleh jatuh kepada hukum wajib dan boleh jatuh kepada hukum sunat. Jadi hal ini kerana ada ayat-ayat Al-Quran yang memberi makna zakat pada perkataan sedekah, ya. Boleh dirujuk dalam surah Taubah ayat 60, ya. Jadi kita yang kita kata sedekah tu adalah satu perkara yang sunat saja, sedekah juga adalah boleh jatuh kepada hukum wajib. Boleh jatuh kepada hukum wajib. Okey. Ada kemusykilan ke? Ada rasa jelas, kan? 3 tadi kita pegang pada 3 yang nak cerita tadi, itu pun cukup lah. Yang penting kita mesti nak ke tak nak kita ada ketiga-tiga ni. Kalau tak ada yang ketiga, kita mesti ada yang kedua. Kalau tak ada yang kedua, kita mesti ada yang pertama. Tetapi yang terbaiknya ada ketiga-tiga tu kita ada semuanya, insya-Allah, ya Kak Bi. Kita pun dah 30 minit dah ni, Kak Bi. Ada apa lagi, Kak Bi? Malam Jumaat ni, Kak Bi. Kita sebenarnya Kak Wi nak mengajak kita ni sama-sama mengingatkan diri Kak Wi sendiri. Apa ni, kita digalakkanlah untuk bersedekah atau berinfak ataupun berwakaf. Assalamualaikum, selamat malam Kak Wi dengan Banda. Waalaikumsalam Syu, terima kasih watching Kak Wi. Assalamualaikum Nak Azura Teh, terima kasih Teh Noi. Malam ni kita tak bercerita banyak sangat, kita bercerita berkaitan dengan sedekah, infak dan wakaf sebagai waksin jariah. Sebagai waksin jariah kita untuk malamlah kita baru lepas kena vaksin tadi, kan. Dah kami dua-dua dah lepas dah. Alhamdulillah. 2 dos. Alhamdulillah dipermudahkan segala urusan. Mudah-mudahan bolehlah kita balik ke kampung untuk berjumpa dengan orang tua kita yang dah lama yang kita rindui, kan. Jadi itulah cerita ni, perkongsian kita malam ni berkaitan dengan sedekah. Jadi dari definisi tadi yang Kak Wi bacakan tadi, dapatlah kita ambil kesimpulan bahawa wakaf itu termasuk salah satu di antara pemberian, tapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh, iaitu benda yang kekal, macam Kak Wi cakap tadi lah. Oleh kerana itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindah milikkan. Maksudnya tak ada untuk siapa-siapa dah. Misalnya tanah, bangunan ataupun yang seumpama dengannya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, musala, pondok rumah anak yatim, pondok asuhan dan sebagainya lah yang berbentuk kekal. Hukum wakaf pula. Hukum wakaf sama dengan amal jariah sesuai dengan jenis amal. Maka berwakaf bukan sekadar menderma ataupun sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Jadi wakaf ni adalah lebih besar
Sebab dia berpanjangan, dia benda yang kekal, tak boleh dipindah milik dan sebagainya. Ni anak nak kongsi satu. Tapi kalau ceritakan orang kata kurang pala, tapi macam ni lah anak nak cerita pada sahabat-sahabat yang dalam ni, kalau pergi beli slipper Jepun ni, slipper Jepun ke slipper apa tu? Slipper yang murah-murah tu lah. Tak sin ke, atau slipper yang merah-merah hijau tu yang murah lah, maknanya yang murah-murah tu. Kalau pergi pasar malam tu, belikanlah untuk suami tu 3 ataupun 4 pasang. 3 atau 4 pasang. Kemudian pastikan letak dalam kereta. Kemudian bila kita berjalan nanti, suami tu, pesan dengan suami tu, kalau pergi berjalan mana-mana, singgah masjid, singgah solat, lepas guna slipper tu, tanggalkan kasut, tanggal stokin, guna slipper tu pergi ke masjid untuk ambil wuduk. Okey. Kemudian balik ke kereta, jangan bawa slipper tu dah. Jadi kita wakafkan slipper. Jangan bawa slipper tu dah. Ini yang anda nak cerita lah ya. Jangan bawa slipper tu dah. Tinggalkan slipper tu situ, niatkan, lupakan saja. InsyaAllah besar anda selalu tengok banyak masjid memang menggunakanlah slipper tu. Alhamdulillah, kita tak tahu kan. Kita tak tahu sampai bila, sampai mana, tak apa. Itulah. Dengan modal macam tu je, insyaAllah kita akan kutip rezeki jariahnya di sana nanti. Itu ya. Ingat ya. Belilah slipper tu 4-5 pasang ke, simpan dalam bonet kereta, pergi masjid, pakai, parking dekat dengan tempat wuduk tu, gunakan, lepas tu tinggalkan je. Tinggalkan kasut tu di situ. Kemudian balik dah, kaki ayam pun tak apa, sikit kan, melompat-lompat sikit masuk ke kereta. Kemudian kalau pergi masjid lain pun macam tu juga ya. Assalamualaikum Kak Wi. Waalaikumsalam. Suzilawati. Sabar ya, buku belum ada lagi ya. Terang sikit. Buku tu sebenarnya dah ada dah. Cuma HQ belum lagi keluarkan untuk kita. Baik untuk kita sebarkan kepada orang lain sebab dia berwajah baru. Nanti Kak Wi tunjuk sikit buku baru. Okey, ni buku baru kita. Sebelum ni kita tak ada kotak macam cantik macam ni. Ni okay, kita tengok sikit kita tengok video sikit. Ya. Nampak tu dia ada kotak. Kotak dia warna biru dan semua tu. Dia siap. Memang eksklusif lah ya. Nampak eksklusif. Cuma masalahnya kita tidak tahu ada penambahan atau pengurangan harga. Ada item gift sikit ada dengarnya HQ nak bagi 8 item sebagai gift. So banyaklah. Kemudian buku yang cetakan ni ada sedikit penambahan baik ya? Penambahbaikan. Jadi yang versi baru ni adalah lebih lengkap lah. Jadi Abang Dak dengan Kak Vi belanja gambar je dulu ya. Yang baru. So sabar lu. Suzilati. Mungkin sehari 2 lagi lah ya baru Kak Vi post sebabnya buku belum sampai. Ya, jadi untuk DS yang bawa Kak Vi tu kita ambil order dulu. Ya, ambil order dulu. Jika dia orang nak bayar pun kita kena maklumkan pada mereka harga HQ belum release lagi. Kalau tak jauh beza tu macam tak apalah orang kata. Cuma bersedia kalau nak ambil juga, kalau dia nak buat payment pun cuma bersedia untuk penambahan harga nanti. Kita tak tahu macam mana. Kalau macam Kak Vi kata tu ambil je lah. Ambil dululah kalau rasa kos tu tidak mengganggu kos untung pun semua, tak apalah, kita sanggup, tak kisah. Kita itu jariah itulah jariah kita kan, insya-Allah. Jadi insya-Allah kan. Okey, berbalik kepada cerita tadi, memang betul ya. Itu memang anda selalu buat, kita orang selalu buat, bukan saja slipper, tahu gayung kecil. Gayung satu lagi. Kak Us selalu beli gayung, beli slipper. Dulu kan kita banyak kolah-kolah besar dulu kan. Tapi sekarang ni kita tak dapat dah nak buat tu sebab kita pun dah tak boleh nak pergi masjid, nak singgah masjid mana-mana pun dah tak boleh. Sebab kita orang ni suka apa dulu? Kita orang suka travel. Memang travel, memang suka pantang cuti. So benda tu salah satu benda yang kena ada. So orang pelik, kenapa Kak Wi dengan Wanda ni banyak bawa gayung, bawa slipper dalam bonet. Tak ada, saja-saja kok nak guna kata kan. Dia nak tahu kami ni kuat travel ni. Masa kami duduk Sabah tu, anda rasa Kak Wi, kita habis cukup Sabah kita pergi dah ya. Habis. Dan kita pernah tidur dekat rumah Icebox orang panggil tu, rumah atas air tu. Rumah atas air tu. Malam orang Sabah sendiri pun ada yang tak pergi situ, tak orang masuk. Sabah pun sendiri gila bagawan dak kau masuk dalam tu ya. Tapi alhamdulillah tu pengalaman kalau ada sahabat kita dalam di Jeffrey ya. Terima kasih Jeffrey. Dia tolong bawa kita lama kita 2 malam 3 malam kita 3 malam juga. 3 malam tidur dengar bunyi ikan tu bawah. Tapi yang best ni nak pergi tandas
Kak Wi dia tak boleh ya. Jadi terpaksa cari anda nyari ada Medan Mara masa tu di Sempurna, Bandar Sempurna. Tiap kali nak dia kena paksa anda start kereta bawa pergi bandar. Anda pun tak boleh, tak mau. Sebab dia ada lohong saja di lantai tu. Bawah tu laut Jadi itulah. Memang tak kerti, kita tak boleh, kita mungkin tak biasa. Memang duduk sejam pun memang tak mau keluar lah kan. Okey. Itulah pengalaman Tapi yang kita seronok duduk sana berkongsi berdakwah kecil-kecilan jugalah, katakan berdakwah kecil-kecilan dengan orang Sabah. Yang kita makan tu apa yang hijau rumput. Itulah sekarang ni latok orang panggil latok tu. Latok tu kami main ambil di situ je. Latok cuci letak air asam. Orang air asam makan. Dah lama dah. Kami duduk di Sabah tahun 1999. So dah lama dah sangat. Memang. Kemudian kita balik sini baru komersial benda tu. Saya anda kata macam pernah makan benda ni. Tapi memang seronok lah. Jadi kesimpulannya berjalanlah, merantau, berjalan, lihat keindahan. Okey, insya-Allah. Berjumpa dengan ramai orang. Sempatlah juga kita daripada kawan kita yang tak Islam kan. Ya. Alhamdulillah dapat lihat dia macam mana sampai sekarang ni dah alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah. Okey, jadi itu saja sebab malam ni dah malam Jumaat. Kita nak baca Yasin ke Kahfi lagi kan. Itulah kan. Jadi anda ucapkan terima kasih sekali lagi, minta ampunan, maaf jika ada salah kata, tersilap bicara, terkhilaf dalam berkata. Yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Ta'ala, manakala kekurangan, kebincangan adalah datangnya daripada diri kita sendiri sebagai manusia ini. Ya Allah Akbar. Kita sentiasalah cuba memperbaiki diri kita dengan adanya beberapa sumber yang boleh menjadikan salah satu guide untuk diri kita bertambah baik, dan salah satunya adalah buku BCA ni. InsyaAllah dapat guide kita, dapat membantu kita sabar tunggu kita tunggu mengamalkan sesuatu amalan secara istiqamah, insya-Allah. Sabarlah kita sabar tunggu. Sabar semua. Okey, jadi itu saja daripada anda, Kak Wi. Kak Wi pun itu saja. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi malam esok pada waktu yang sama, insya-Allah. Okey, Kak Wi sayang semua. Jangan lupa